Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi dalam kelas Sains tahun 4 Sifat Cahaya. Mari kita tengok, ini adalah tajuk baru ya untuk awak semua. Okey, pada akhir pembelajaran ini awak akan mempelajari pergerakan cahaya, kejelasan bayang-bayang objek, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang dan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, ini semua yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, nombor satu, pergerakan cahaya. Sebenarnya cahaya ini bergerak. Dia bergerak secara garis lurus, dalam bentuk garis lurus. Okey, kita tengok contoh yang sebelah tu. Cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Sebab tu cuba tengok bila torchlight tu diletakkan ada penghadang. Dekat tengah-tengah tu ada satu lubang, cahaya cuma boleh masuk ikut lubang tu saja. Sebab dia bergerak secara lurus. Okey, contoh fenomena yang menunjukkan cahaya bergerak secara lurus ialah alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan. Kemudian cahaya daripada lampu helikopter, cahaya daripada lampu kereta. Ini contoh menunjukkan eksperimen yang dijalankan menunjukkan cahaya itu bergerak lurus. Kita boleh nampak cahaya yang lalu daripada lubang tu saja. Yang tak ada lubang tak boleh nampak lah. Okey, kemudian kejelasan bayang-bayang objek. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Sebab apa berlakunya bayang-bayang? Sebab apabila cahaya yang bergerak secara lurus tu dihalang oleh sesuatu objek. Contoh kat situ tengok sumber cahaya lampu, objek legap. Objek legap tu adalah objek yang tak membenarkan cahaya melaluinya. Akan menghasilkan bayang-bayang. Objek legap yang menghalang cahaya lampu tu adalah tangan dan menghasilkan bayang-bayang. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya, iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya atau legap. Kejelasan bayang-bayang mungkin dipengaruhi oleh jenis objek. Contohnya kalau yang menghalang cahaya tu adalah jenis lut sinar. Lut sinar tu macam cermin, plastik jenis, semua tu dia tak menghasilkan bayang-bayang. Tapi kalau lut cahaya yang macam plastik berwarna macam tu, dia ada bayang-bayang tapi tak jelas sangat. Tetapi kalau objek legap, objek yang memang menghalang cahaya tak boleh tembusi dia, contohnya melekat, papan, kayu semua tu, memang akan hasilkan bayang-bayang yang jelas. Okey, seterusnya, plastik jernih adalah contoh objek lut sinar kerana membenarkan semua cahaya melaluinya. Plastik jernih, plastik yang clear tu, dia bersifat lut sinar sebab dia membenarkan semua cahaya melaluinya. Jadi, tak akan terbentuk bayang-bayang. Plastik berwarna ialah contoh objek lut cahaya pula. Tengok yang kedua. Kerana membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Plastik yang berwarna, contoh plastik yang berwarna putih ataupun berwarna pink ke apa ke, dia bersifat lut cahaya. Jadi, dia membenarkan sedikit sahaja cahaya melaluinya. Jadi, kalau bayang-bayang terbentuk, dia tak jelas sangat. Okey. Manakala melekat adalah contoh objek legap, di mana menghalang cahaya melaluinya. Jadi, bayang-bayang yang terbentuk lebih jelas. Yang seterusnya, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Macam mana saiz bayang-bayang tu ada kadang-kadang kecil, ada kadang-kadang besar. Sebab apa? Sebab yang pertama tengok jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Dan yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin. Tengok penyiasatan satu. Dia letak lampu suluh, torchlight, lepas tu belakang dia ada skrin. Okey. Tengok, semakin bertambah jarak sumber cahaya, lampu dengan
objek semakin berkurangan saiz bayang-bayang. Maksudnya lagi jauh sumber cahaya lampu ni daripada objek, saiz bayang-bayang yang terbentuk di skrin ni adalah lebih kecil. Okey. Maksudnya kalau lampu ni lebih dekat dengan bayang-bayang, saiz yang dihasilkan, saiz bayang-bayang yang dihasilkan di skrin ni lebih besar lah. Okey, tengok penyiasatan kedua. Semakin bertambah jarak di antara skrin dengan objek, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, yang kedua pula, semakin jauh jarak objek dengan skrin, semakin besarlah bayang-bayang yang dihasilkan. Kalau semakin dekat jarak objek dengan skrin, semakin kecillah bayang-bayang yang dihasilkan. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okay, ada dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, iaitu orientasi objek ataupun kita panggil kedudukan objek, macam mana awak letak objek tu, dan juga kedudukan sumber cahaya. Dari arah mana awak halakan sumber cahaya itu akan mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang suatu objek bergantung kepada kedudukan atau orientasi objek serta kedudukan sumber cahaya. Tengok yang pertama, kedudukan orientasi objek. Kalau awak letak pasal bunga ni secara menegak, dia akan menghasilkan bayang-bayang secara menegak. Tapi kalau awak ubah pasal bunga ni, kedudukan dia mengiring, bagi dia tidur ke, dia akan menghasilkan bayang-bayang yang berlainan. Bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan atau objek berubah. Seterusnya, mari kita tengok kedudukan sumber cahaya. Okey, cuba tengok dekat sini, gambar kat sini dia letak objek berbentuk silinder. Jadi apabila cahaya dihalalkan dari arah sini, sumber cahaya lampu slow diarahkan di arah sini, bayang-bayang yang dihasilkan berbentuk segi empat tempat. Kalau dia suluh dari arah sini, depan ni, bayang-bayang yang dihasilkan berbentuk bulatan. Bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan sumber cahaya berubah. Maksudnya dari arah mana awak letak lampu suluh atau sumber cahaya itu akan mempengaruhi bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.